Sepanjang saya pelihara mereka ni, terlalu banyak pengorbanan yang saya korbankan. Saya tak ada pergi jalan, saya tak ada balik kampung. Kucing ni dia tak pergi kerja. Dia tak bagi apa-apa pun pada tuan yang menjaga dia. Kan, kita yang terpaksa keluarkan duit untuk dia. Tapi itulah kita panggil bersedekah sesama makhluk. Kebanyakan lampu yang kita guna adalah lampunya kalis air lah. Sebab cuaca dekat Malaysia ni lebih kepada panas dan hujan kan. Mata yang bulat, hidung basah kemerahan, bulu lembut minta diusap. Makhluk berbulu paling disayangi insan. Ada yang menggelarnya anak bulus peneman dari syurga atau penenang jiwa yang lara. Namun memerhatikan haiwan peliharaan kesayangan Rasulullah ini mengheret dua kaki belakang, menagih makanan. Pecah berderai hati insan-insan yang menyayanginya. Ada yang buta, kudung, lumpuh, bermasalah saraf, malah terlantar tidak berdaya, hatta merangkak sekalipun. Sebagaimana kucing dianugerahkan kepada manusia sebagai peliharaan, Allah juga menghantar dua insan penuh kasih sayang menjadi pelindung kepada kucing kurang upaya ini. Berusia 46 tahun, Muhammad Baharim Abu Bakar yang menetap di Kota Kemuning, Shah Alam menjalankan perniagaan yang berkaitan kucing sejak beberapa tahun lalu. Bekas eksekutif pembangunan perniagaan dalam bidang teknologi maklumat ini nekat berhenti kerja 6 tahun lalu kerana mahu mencari kepuasan dalam menjaga dan menguruskan kucing. Dia memulakan fasa baru selepas berhenti kerja dengan menawarkan khidmat dikenali Grab Cat, iaitu mengambil kucing dari rumah pelanggan dan memandikannya. Dalam masa saya mencuburi, dalam saya bekerja tu memang saya dah bela kucing dah. Tapi tak adalah seramai macam ni. Tak adalah sebanyak macam ni. Cuma masih bela kucing tapi tak adalah buat grooming, tak ada buat pet service, tak ada apa. Cuma bela je lah. Bela kerana suka pada haiwan peliharaan lah, terutamanya kucing. Perniagaan pet grooming bermula secara tidak dirancang apabila beberapa kenalan yang datang ke rumahnya memuji kebersihan kucing-kucing peliharaannya. Dari pertolongan memandikan dan menguruskan kucing, Baharim terlintas menjadikan ia perniagaan yang menguntungkan. Ada juga yang menghubunginya untuk menjinakkan kucing yang garang. Kalau ikutnya saya ada total lebih kurang dalam 26 ekor lah lebih kurang. Yang kucing yang biasalah. Yang maknanya yang normal, yang ada komplit 4 kaki kan. Yang kalau dekat bawah ni kita ada yang buta pun ada, yang kita selamatkan, yang kudung kaki pun ada. Baharim bukan saja memelihara kucing kacukan, malah kucing jalanan turut diambil. Pada masa ini ada hampir 60 ekor kucing termasuk kucing kurang upaya yang dibela di rumah ini. Muhammad Baharim tidak keseorangan. Sebaliknya dibantu isteri Nur Hanaryawati yang mempunyai minat yang sama. Rutin harian wanita ini sama seperti suri rumah yang lain. Seawal jam 8 pagi, anak-anak bulus ini mula menuntut perhatiannya. Kucing kurang upaya atau KKU ini akan diberi makan sama seperti kucing normal lain. Selepas 1 jam, setiap daripadanya perlu dibersihkan najis
dan ditukarkan lampin pakai buang. Sebelum ni kita memang jaga kucing macam kucing buta. So startnya nak jaga kucing kelainan upaya ni masa lepas PKP kedua. Saya ternampak posting kawan saya dekat media sosial yang memerlukan siapa yang boleh jagalah kucing tu, dia kena langgar kereta. So itulah saya ambil suri, itulah first pengalaman saya jaga kucing kurang upaya. Kucing yang sakit dan KKU perlu dipakaikan lampin kerana sebahagian daripadanya tiada daya kawalan membuang najis dan perlu dibantu setiap kali selepas makan. Ini kerana kebanyakan KKU ini lumpuh dari pinggang hingga kaki belakang. Pada peringkat awal, ia tidak dipakaikan lampin menyebabkan pasangan ini terpaksa membersihkan najis dan kencing di merata tempat. Menurut Hanariawati, lampin juga mengurangkan kesakitan terutama di bahagian punggung kucing kurang upaya yang melecet akibat seretan ketika berjalan dan bermain. Saya sebenarnya berat hati sebab saya takut saya tak mampu sebenarnya untuk menjaga kucing yang kelainan upaya ni, sebab pertama kita tak pandai. Kita tak tahu macam mana kita nak jaga seekor kucing KKU daripada segi pertama pemakanan, daripada segi penjagaan dia, contoh macam mana dia nak berak kencing. So macam mana saya cari? Saya dengan isteri akan pergi ke vet, berjumpa dengan doktor yang bertauliah untuk tanya okey, macam mana saya nak keluarkan najis ni, macam mana cara segi pemakanan dia. Daripada situlah kita dapat info, doktor akan terangkan kepada kita secara ilmiah. Simpati dan rasa kemanusiaan terhadap nasib kucing tidak terbela ini mendorong pasangan ini menerima dan mengambil, merawat serta memelihara KKU. Ada yang cedera dilanggar kenderaan, ada juga yang digigit anjing, malah menjadi mangsa penderaan manusia tidak berakal. Menurut Hanariawati, kucing liar yang ditemui akan diberi rawatan terlebih dahulu sebelum dibawa pulang ke rumahnya. Ada kucing yang perlu mendapatkan pengesanan X-ray dan melalui pembedahan kerana kecederaan teruk ketika ditemui. Pasangan suami isteri ini akan memastikan kucing yang dibawa pulang bebas dari virus yang boleh menjangkiti kucing lain. Menurut mereka, kucing kurang upaya sangat sensitif dan mudah dijangkiti penyakit. Kucing yang diambil bukan hanya dari sekitar Lembah Kelang, malah datang dari seluruh pelosok negeri. Kita belajar daripada kegigihan mereka. Maksudnya daripada mula kita ambil tu, mereka dalam keadaan lemah, mungkin boleh cakap 50/50 je lah untuk hidup. Tapi lepas kita ambil, kita rawat tu, semangat dia untuk hidup tu memang sangat kuat lah, sangat tinggi. So bila kita bagi peluang kedua, daripada terbaring, terlantar, daripada sakit, akhirnya dia boleh main walaupun cuma guna kaki depan saja. So semangat mereka itulah yang saya rasa saya pinjam sedikit kekuatan tu untuk sama-samalah mengharung hari hadapan dengan diorang. Seperti manusia, setiap kucing ada ceritanya yang tersendiri. Cassie, antara puluhan kucing KKU yang dijaga Hanariawati. Dia ditemui di tepi jalan oleh dua penyelamat kucing dalam keadaan tidak bermaya. Takdir menghantarnya ke pangkuan Baharum dan Hanariawati. Banyak vet tolak untuk surgery dia sebab rasa takkan boleh selamat. Tapi ada satu vet dekat Balakong yang terima, dah buat surgery tapi dia mati sekejap masa dekat atas table surgery. So bila oksigen tak sampai ke otak, dia jadinya walaupun dah masuk spinal surgery besi pun dia tak boleh bangun macam kawan-kawan dia. So makan kita kena suap, minum pun dia tunggu kita. Kalau kita tak bagi, berlaparlah dia. So dia memang perlu penjagaan 24 jam.
ada macam setengahnya minum susu lah. Macam Casey ni, dia minum susu kambing lah untuk kuatkan tulang dan sebagainya lah. Kalau kucing normal, biasa kita just bagi makan kibble biasa, air biasa. Dia orang pandai je uruskan diri. Macam kucing KKU ni sama juga, cuma bab nak keluarkan najis tu. Di situlah kita perlu orang kata penjagaan lebih lah, sebab dia orang tak boleh berak kencing sendiri. Cabaran dia pertama, kita struggle dengan keuangan tu memang sebab kita jaga benda hidup ni. Bayangkanlah pakai pampers, kalau 28 ekor 4 kali sehari dah berapa banyak. Dan keduanya ialah bila kita jaga, diorang mudah kena sakit. Maksudnya diorang mudah ulang alik ke vet, mudah kena kencing berdarah walaupun bukan batu karang, tapi sebab jangkitan-jangkitan yang ada lah, sebab bukan diorang press ni kencing diorang, kita yang bantu. Jadi tu antara cabaran yang saya kena uruskan lah. Bila bercerita pasal kucing kelainan upaya, dia dah jadi lain dah. Walaupun dia tak pakai pasir, dia ada pampers, dia ada wet tissue, dia ada wee pad, okay? Dia ada suplemen yang perlu dimakan setiap hari untuk penjagaan bladder dia. Suplemen untuk penjagaan dalaman dia. Dia perlu vitamin untuk kekuatan muscle tangan dia sebab dia nak tarik badan dia. Itu berapa bang kos dia? Memang jadi tinggi, jadi lebih. Bagi mata yang memandang, semuanya nampak mudah. Namun semakin menginjak waktu dan semakin banyak KKU yang perlu diberi perhatian rapi, ibu kepada 3 anak ini mula berasa lelah. Kepayahan yang diharungi demi satu harapan, si Tompok dan si Belang kembali sihat. Sepanjang saya pelihara mereka ni, terlalu banyak pengorbanan yang saya korbankan. Contohnya, saya tak ada pergi jalan, saya tak ada balik kampung, saya tak ada ke mana-mana kecuali jalan terdekat-terdekat kat sini saja. So, pengorbanan ni sampai saya terpaksa minta ke anak-anak supaya sama-sama sabar, supaya faham apa yang saya buat ni lah, apa yang saya minat. So, nak rasa beban tu tak adalah kot. InsyaAllah setakat hari ni belum rasa lagi beban yang menyusahkan. Saya bangun pagi, kucing. Keluar rumah, buat kucing, customer. Balik rumah, kucing. Tidur, kucing. Kita tengok rutin harian tu. Semuanya berkaitan dengan kehidupan tu, berkisah tentang kucing je. Naluri seorang ayah turut merasa risau jika anak darah daging sendiri merasa tersisih kerana tumpuan lebih kepada haiwan peliharaan. Cara macam mana saya nak merapatkan hubungan saya, hubungan kekeluargaan bersama dengan ahli family member saya yang lain lah. Caranya ialah saya buat benda tu secara bersama-sama. Beliau dan isteri memahami tugas masing-masing. Pembahagian tugas perlu dalam mempersiapkan 53 ekor kesemuanya, dengan 33 ekor adalah kucing kurang upaya yang memerlukan perhatian lebih istimewa. Ada yang perlu disuap makan, ada yang perlu dicuci lukanya dan diberi ubat. Biasanya sebab abang dia ada kerja kat luar, so biasa saya lah yang lebih dekat rumah ni. So kalau macam pagi sebelum dia keluar tu, dia akan bagi makan. Sebab kalau time bagi makan memang huru-hara sikit lah. Lepas tu tengah hari memang saya uruskan anak-anak, petang urus, makan petang semua okey urus. Malam abang balik, baru abang take over sama-sama.
Petugas membawa kucing ke klinik veterina di Galas Baharim bagi membolehkan isterinya menumpukan perhatian kepada urusan di rumah. Perbelanjaan mengurus kucing normal dan kucing kurang upaya jauh berbeza. Hanya ibu dan ayah kucing sahaja yang menelan peritnya. Selain makanan kering dan basah, susu, lampin pakai buang, ubat-ubatan serta lawatan berkala ke klinik veterina menuntut kos yang besar. Tapi bila bercerita pasal kucing kelainan upaya, dia dah jadi lain dah. Walaupun dia tak pakai pasir, dia ada pampers, dia ada wet tissue, dia ada wee-pad, okay? Dia ada suplemen yang perlu dimakan setiap hari untuk penjagaan bladder dia. Suplemen untuk penjagaan dalaman dia. Dia perlu vitamin untuk kekuatan muscle tangan dia sebab dia nak tarik badan dia. Itu berapa bang kos dia? Memang jadi tinggi, jadi lebih. Setiap bulan, kos perbelanjaan mengurus KKU sahaja mencecah hampir RM6,000. Ini tidak termasuk kos jika ada kucing yang perlu dibawa ke klinik haiwan. Mereka berdua pernah bergolok bergadai mencari duit bagi keperluan anak-anak bulus kesayangan. Hanariawati mengaku pernah menjual telefon bimbit selain menebalkan muka meminjam wang daripada keluarga terdekat untuk menampung kos rawatan kucing. Awang sifatnya ceria sentiasa, sangat manja dan lincah serta aktif bergerak. Secara fizikal, dia kelihatan normal walaupun kedua-dua kaki belakangnya lumpuh. Namun masalah yang dihadapi Awang adalah dia kerap muntah, terutama selepas makan. Dia punya masalah dia makan muntah, tapi makanan tu masih dari bentuk fizikal makanan lah. Tidak hancur. Kalau belum lagi makna masuk dalam perut lah mungkin lah, saya tak pasti. Sebab yang saya risau, takut kan baju ni kan berbulu kan, fabric kan, takut digigit benang tu masuk dalam tu. Tapi bila kita picit najis dia, tak ada pula keluar, mungkin terlekat ke apa ke, saya tak pastilah. So untuk kucing yang selalunya muntah makanan yang belum hadam, so selalunya sebab behavior dia lah, perangai dia yang makan terlalu laju. Okey, kalau tengok daripada segi bentuk fizikal dia pun dengan kawan-kawan dia lebih besar daripada saiz daripada kawan-kawan dia. So tabiat pemakanan dia yang menyebabkan dia jadi macam tu. Cuma kita risaulah sebab kenapa muntah, sebab kita risau macam yang saya explain pada vet tadi, takut dia termakan benang pada baju dia. Kan? Makan terbenang tu termasuk dalam perut, nanti terbelik jadi masalah lain pula. Pelihnya cantik. Mata okey, hidung bersih. Tengok mulut sikit Awang. Tengok mulut sikit boleh? Okey, gigi pun cantik, tak ada karang gigi. Okey. Okey, jom Wang. Okey. Doktor, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Sorry korang. Perkongsian video di aplikasi media sosial Saban Malam tidak dilihat untuk meraih simpati, namun sebagai platform untuk berkongsi ilmu, memberi kesedaran dan membuka peluang lebih ramai pihak bersama-sama menjaga kucing kurang upaya. Maksudnya bila saya ambil kucing KKU macam ni, walaupun orang nampak dia orang ni jalan pakai kaki depan je, tapi kelincahan dia orang, semangat dia orang, cara dia bermain sama, tak ubah. Dia orang sendiri pun lupa yang mereka ni KKU. Yang mereka ingat mereka normal. So itu tujuan saya share lah pada sahabat-sahabat kat luar sana. Si kenek ni minum susu ni. Dekat PJ. Daripada PJ. Tak sebulan dah. Sebulan dah? Alah. Kecil. Sangat itulah anak jumpa depan tempat kerja dia. Dia kata, Mama tolong. Dia kata,
kata Mama macam mana Mama tak ada pengalaman jaga. Saya kena bawa kontak sekali boleh tak? Boleh lah ambil sekali. Sebab saya nak pergi vet tu. Kalau jumpa lah. So kalau ada buat test power tak doktor? Yang saya perasankan dia kucing yang lumpuh, anak kucing, dia akan jadi macam kat sini kecil daripada badan dia. Dia macam tirus kat belakang tu. Betul. Kan? So nampak macam sinilah. Tenelam kat sini kan. Itu tempoh ekor dia lah yang akan last tu. Satu side tu memang ada saraf lagi, satu side tu macam kurang, yang belah patah ni kurang sensitivity lah. Kencing dia berdarah, ada darah. Mika, seekor lagi kucing yang meruntun jiwa. Dia ditemui oleh seorang pekerja di sebuah pasaraya kerana tidak berpengalaman dalam menjaga kucing yang masih kecil. Mereka menghubungi Baharim. Mika terus dibawa ke veterina bagi tujuan X-ray dan keputusannya amat menyedihkan. Doktor mengesahkan dia patah di bahagian pinggang dan pelvik. Kecederaan itu disebabkan terpijak atau sengaja dipijak oleh manusia tidak berhati perut. Kini Mika antara puluhan kucing kurang upaya yang menjadi penghuni di Katsumi Pet Care milik Baharim dan Hanariawati. Selagi masih ada kudrat, sedaya upaya mereka memberikan sepenuh kasih sayang buat makhluk tidak berupaya ini. Saya suka bersedekah, tetapi mungkin cara dia berlainan. Mungkin cara dia berlainan. Bila kita banyak beri sedekah, sebab kucing ni dia tak pergi kerja, dia tak ada dapat income pun, dia tak ada dapat apa-apa, dia tak gain, dia tak bagi apa-apa pun pada tuan yang menjaga dia. Kita yang terpaksa keluarkan duit untuk dia. Tapi itulah kita panggil bang. Kalau kita panggil dia bersedekah sesama makhluk. Setiap dari kita ada takdir dan ada perjuangan yang berbeza-beza. Bagi Baharim dan isterinya, sudah tidak terkira banyaknya air mata melihat kepedihan dan kesakitan yang ditanggung kucing yang dipelihara. Ada yang hanya bertahan 6 bulan walaupun pelbagai usaha telah dilakukan. Namun berikhtiar selagi termampu, berusaha sehabis daya demi menyelamat nyawa kucing jalanan dan melihat kucing yang sakit kembali sihat. Bulat bening bola mata yang memandang mereka berdua, pastilah ada doa yang dipanjat untuk ihsan dan kasih sayang yang dihulurkan. Kita ambil teknologi daripada China dan pemasangan kita bawa daripada China itu sendiri untuk diorang pasang, dan daripada situ kita akan belajar cara-cara pemasangan untuk memudahkan pihak kita di sini lah. Kita ambil masa lebih kurang 20 hari dengan kekuatan 350 orang pekerja. Kita siapkan dalam masa 20 hari seluas 37 ekar. Memang Taman Lampu atau Pesta Lampu ni adalah satu fenomena dekat Malaysia sekarang. Terdapat banyak pesta lampu, bukan saja daripada kawasan-kawasan ni, malah PBT sendiri pun dah mula naikkan tempat-tempat berlampu untuk mencantikkan kawasan. Sebaik kaki melangkah di sini, terasa angin sepoi-sepoi bahasa menyapa. Disulam bunyi cengkerik dan alunan muzik yang menenangkan. Gemerlapan malam dihiasi cahaya lampu berwarna-warni. Lupa seketika segala permasalahan, dibayangi keindahan. Hanyut di alam majika buatan manusia.
Bergelar Taman Cahaya, ia kini menjadi satu fenomena bukan sahaja di Malaysia. Banyak negara Asia telah menjadikan Taman Cahaya sebagai tarikan pelancongan. Kini, beberapa taman serupa dibangunkan di seluruh negara. Malah menjadi buruan orang ramai dalam mencari ketenangan kehidupan yang kini dihimpit dengan pelbagai tekanan. Antara yang menjadi sebutan adalah Taman Cahaya di Shah Alam dan di Serdang, Selangor. Bermulanya Pesta Lampu ni apabila saya melihat kebanyakan rakyat Malaysia lebih kepada bergambar. Contoh dia orang akan post ke sosial media, video, gambar, dan saya nampak Pesta Lampu ni sesuai lah untuk orang ramai bergambar dan post ke sosial media. Dan selain daripada bergambar, lepas tu pengunjung boleh datang bersama family untuk santai di waktu malam. Kalau kata kita setelah penat bekerja di waktu siang, untuk kita meluangkan masa bersama keluarga, Pesta Lampu ni adalah satu tempat yang sesuai lah untuk seisi keluarga. Zambri Abdullah dan rakannya adalah antara tonggak utama dalam kewujudan Taman Cahaya di Serdang. Kerjaya dalam bidang pencahayaan ini adalah satu pengalaman baharu buat anak jati Kedah ini. Pada usia mudanya dahulu, dia pernah berniaga di pasar malam dan expo. Kemudian beralih arah ke pelbagai jenis perniagaan yang lebih besar serta mencabar. Projek terkini Zambri dan pasukannya adalah pembangunan pelancongan di bandaraya bersejarah Melaka dan Serdang. Tanah ni kita bermula dengan tanah yang kosong. Setelah kita dapat persetujuan daripada pihak tuan tanah, kita ambil masa lebih kurang 20 hari dengan kekuatan 350 orang pekerja. Kita siapkan dalam masa 20 hari seluas 37 ekar. Tidak lokek pengetahuan, Zambri berkongsi cerita bahawa dia dan pasukannya telah mendapatkan khidmat pakar dari negara China untuk permulaan projek, memandangkan mereka baru berjinak-jinak dalam dunia pencahayaan. Difahamkan, kebanyakan taman cahaya lain di beberapa negara Asia turut memanfaatkan teknologi lampu dan pencahayaan dari negara berkenaan. Kita ambil teknologi daripada China dan pemasangan kita bawa daripada China itu sendiri untuk dia orang pasang, dan daripada situ kita akan belajar cara-cara pemasangan nanti untuk memudahkan pihak kita di sini lah. Tanah seluas 14 hektar ini kini hampir keseluruhannya dipenuhi dengan pendawaian elektrik dan kepelbagaian lampu. Memandangkan Malaysia mempunyai taburan hujan yang banyak, penggunaan peralatan mengikut piawaian keselamatan amat dititik beratkan. Kebanyakan lampu yang kita guna adalah lampu yang kalis air lah. Untuk sebab cuaca dekat Malaysia ni lebih kepada panas dan hujan, kan. Sebab tu kualiti yang kita guna adalah yang boleh menampung airnya untuk hujan, kan. Namun masih banyak ruang yang bakal dipasang reka hiasan lampu yang lebih menarik, kerana sebahagiannya masih dalam proses penghantaran dari China ke Malaysia. Ini antara kekangan yang perlu dihadapi dalam menjayakan taman cahaya terbesar di Malaysia. Sebelum ini, Zambri berhadapan dengan permasalahan tanah, akan tetapi semuanya dapat diatasi dengan baik. Cabaran memang banyak cabaran. Dia salah satu
tanah yang agak lembap yang perlu kita sediakan peparitan, dan kawasan-kawasan yang agak tinggi dia punya rumput kita kena cuci dahulu, dan kita akan plan kesesuaian untuk kita meletakkan lampu-lampu yang berada di sini lah. Selalunya saya akan research taman-taman tema yang berada di luar negara seperti Singapura, Jepun, China. Daripada situ saya akan gabungkan untuk kesesuaian di Malaysia. Mungkin kita akan ambil apa yang teknologi di sana ada untuk kita bawa ke Malaysia. Aspek dan keselamatan pengunjung kita panggil pihak berkuasa lah. Alhamdulillah takatlah pihak bomba dekat memang kita mengikut tahap keselamatan. Zambri Abdullah dan rakannya telah diamanahkan membangunkan taman cahaya yang istimewa berbanding di tempat lain. Sejak dibuka kepada orang ramai pada 8 Februari lalu, banyak kerja baik pulih sedang dan akan dilaksanakan. Datang ke DB untuk kita sambut. Sesetengah lampu akan diubah mengikut perayaan. Terkini, mereka dalam proses menukar lampu sambutan Tahun Baru Cina ke sambutan bulan Ramadan. Untuk landscape, kita ada pembincangan lah dengan pihak kita menyerahkan kongsi macam mana kita nak adakan konsep, dan konsep kita akan berubah-ubah mengikut tema perayaan. Selalunya saya akan research taman-taman tema yang berada di luar negara seperti Singapura, Jepun, China. Daripada situ saya akan gabungkan untuk kesesuaian di Malaysia. Mungkin kita akan ambil apa yang teknologi di sana ada untuk kita bawa ke Malaysia. Pada waktu siang sebelum Taman Cahaya Sedang ini menerima kunjungan orang ramai dari 6 petang hingga 12 tengah malam, Zambri dan pasukannya akan membuat penyelenggaraan dengan teliti bagi mengelakkan kejadian yang tidak diingini. Bahkan sebelum dibuka kepada pengunjung, pihak berkuasa telah membuat pemeriksaan keselamatan di seluruh kawasan taman. Untuk aspek dan keselamatan pengunjung, kita panggil pihak berkuasa lah, seperti bomba untuk datang melihat tempat kita, untuk Dewan memberi tahap keselamatan kepada pengunjung. Alhamdulillah takatlah pihak bomba dekat memang kita mengikut tahap keselamatan. Kawasan sini, tiang-tiang sini kita pastikan kita letak lampu dengan warna yang pelbagai untuk mencantikkan kawasan sini. Taman cahaya ini terbahagi kepada 3 zon dengan landscape dan binaan pencahayaan yang berbeza. Pada waktu siang, ia mungkin kelihatan biasa sahaja. Tetapi, sebaik malam menjelma, aura magikal setiap zon akan timbul memukau sesiapa saja yang berkunjung ke sini. Selepas belajar selok-belok pencahayaan, Zambri serta 40 kaki tangannya menguruskan sendiri tempat ini. Untuk zon A kita ada Galaxy, kita ada Anda Malaysia, dan sebelum ni di zon A kita lebih pada konsep Chinese New Year, tapi sekarang kita akan buat satu proses untuk berukar kepada konsep Ramadan. Kawasan 2A itu kita hanya beri cara pertama. Untuk zon B kita lebih fokus pada tempat-tempat untuk bergambar. Seperti kita ada taman padi, kita ada galaksi yang luas, kita ada obor-obor yang berkelipan, dan kita ada lampu-lampu yang bergoyang macam-macam color. Dan untuk zon C kita lebihkan kepada laser dan teknologi. Seperti di belakang saya ni, dia ada satu teknologi yang saya rasa belum ada dalam Malaysia. Kita menggunakan projektor 3D
dan menggunakan pancuran air untuk jadikan sebagai layar training. Mungkin akan ada yang tertanya-tanya, berapa lamakah diperlukan bagi seseorang pengunjung selesai berjalan di taman seluas 14 hektar ini? Tiada jawapan khusus untuk soalan ini, memandangkan anda bakal hanyut ke dunia fantasi ciptaan Zambri dan pasukannya. Namun, rata-rata maklum balas yang diterima adalah sangat teruja dengan taman cahaya ini. Selalunya saya dapat daripada reaksi pengunjung. Saya tengok keadaan pengunjung yang agak gembira bersama keluarga. Saya rasa itu adalah satu kepuasan bagi diri saya. Sebab apa yang saya buat ni telah mencapai apa yang pengunjung nak dan juga apa yang saya nak. Kemudahan lain yang disediakan bagi pengunjung adalah bas dan kereta api mini yang sentiasa bergerak di sekitar taman ini. Kebanyakan taman cahaya yang dibina sebelum ini bukan bersifat kekal, sama ada dibuka untuk tempoh tertentu atau lokasinya berubah dari satu tempat ke tempat yang lain. Namun, Zambri dan rakan kongsinya mempunyai visi yang lebih besar. Okey, untuk pesta lampu, insya-Allah saya akan kekalkan di sini untuk saya dapatkan tarikan terbaru di kawasan sini. Mungkin insya-Allah saya akan buat penambahan untuk mungkin rumah haji, mungkin ada permainan-permainan untuk kanak-kanak. Mungkin saya akan naikkan spring ground yang terbesar untuk kawasan sini. Untuk tarikan penduduk-penduduk kawasan sini. Kewujudan tempat riadah dengan limpahan cahaya yang mempunyai pelbagai konsep alam semula jadi, ini bagaikan cendawan tumbuh selepas hujan, terutama di kawasan bandar. Ia dapat membantu penghuni kota untuk mempunyai pilihan membawa diri dari pelbagai tekanan kehidupan. Dari segi penjanaan ekonomi, taman cahaya seumpama ini boleh menjadi tarikan pelancong asing seperti yang dinikmati di negara China, Vietnam dan Singapura.